Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nur Suryati, Guru Sains Tingkatan 2 di SMK Sungai Besar. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dengan bab 2 iaitu ekosistem. Dalam bab 2 pada hari ini, saya cuma ingin menyentuh 2.1 iaitu aliran tenaga dalam ekosistem. Aliran tenaga dalam ekosistem. Bagaimana aliran tenaga dalam ekosistem berlaku? Sebagai contoh, tumbuhan hijau telah menyerap tenaga cahaya daripada matahari dan menukarkan kepada tenaga kimia melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis sangat penting kepada tumbuhan untuk membuat makanan sendiri. Sekiranya tumbuhan hijau ini telah dimakan oleh haiwan lain seperti beluncas, tenaga kimia yang dihasilkan tadi telah dipindahkan kepada beluncas tersebut. Beluncas tersebut dikenali sebagai pengguna sekunder dalam rantai makanan dan siratan makanan. Seterusnya kita ingin bincangkan tentang pengeluar, pengguna dan pengurai. Pengeluar. Apa itu pengeluar? Pengeluar ialah organisma yang boleh membuat makanan sendiri. Contoh di sini, organisma yang boleh membuat makanan sendiri ialah semua tumbuhan hijau. Kerana tumbuhan hijau mengandungi klorofil. Klorofil membantu untuk menyerap tenaga cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Seterusnya, pengguna primer. Pengguna ialah organisma yang memakan organisma lain. Pengguna primer ialah haiwan herbivor dan omnivor yang memakan pengeluar. Contohnya, beluncas. Seterusnya, pengguna sekunder. Seperti yang saya sebut tadi, pengguna ialah organisma yang memakan organisma lain. Pengguna sekunder merupakan pengguna yang kedua iaitu haiwan omnivor ataupun karnivor yang makan pengguna primer. Contohnya, burung berkecet ekor biru, Tarsiger rifletus ialah haiwan omnivor kerana makan beluncas dan buah-buahan. Burung raja udang Alcedoetes pula merupakan karnivor primer kerana memakan pengguna primer seperti siput, ikan, berudu dan udang. Seterusnya ialah pengguna tertier. Pengguna tertier ialah haiwan karnivor sekunder yang makan pengguna sekunder. Saiz pengguna tertier biasanya lebih besar daripada pengguna primer dan sekunder. Contoh dekat sini kita boleh lihat sama ada serigala, harimau ataupun ular selalunya dikategorikan kepada pengguna tertier. Dan yang terakhir dalam rantai makanan ialah pengurai. Pengurai ialah organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan yang telah mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas atau nutrien. Hubungan ini dikenali sebagai saprofitisme. Kesimpulannya, pengurai adalah organisma yang menguraikan haiwan atau tumbuhan yang telah mati.
Antara contoh pengurai ialah cendawan yang tumbuh pada batang yang reput, muka yang tumbuh di atas makanan serta bakteria E. coli yang menguraikan sistem makanan dalam usus besar manusia. Kita teruskan dengan rantai makanan. Rantai makanan boleh digunakan untuk menunjukkan hubungan pemakanan antara organisma. Sebagai contoh di sini, kita ada rumput hijau sebagai pengeluar, tikus sebagai pengguna primer, ular sebagai pengguna sekunder, burung helang sebagai pengguna tertier, manakala kulat sebagai pengurai. Siratan makanan pula ialah gabungan beberapa rantai makanan dan disebut sebagai siratan makanan. Seperti dalam gambar rajah ini, terdapat 4 rantai makanan. Kubis telah dimakan oleh beluncas, beluncas telah dimakan oleh burung, burung telah dimakan oleh ular. Kubis dimakan oleh siput, siput dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular. Kubis dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular. Dan yang keempat, kubis dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak dan katak dimakan oleh ular. Anak panah yang berwarna merah ini merupakan aliran tenaga. Aliran tenaga dalam siratan makanan, tenaga dipindahkan daripada satu organisma kepada organisma yang lain. Bermulanya daripada pengeluar. Tenaga kimia daripada pengeluar telah dipindahkan kepada pengguna primer, seterusnya kepada pengguna sekunder, pengguna tertier dan proses itu akan berulang. Sebenarnya, sebahagian tenaga hilang kerana telah digunakan oleh organisma untuk bergerak dan menjalankan proses hidup yang lain seperti respirasi. Selain itu, tenaga juga hilang dalam bentuk tenaga haba atau tenaga kimia dalam makanan yang tidak tercerna iaitu tinja. Berikut merupakan aliran tenaga dalam siratan makanan. Setiap perpindahan tenaga akan berlaku kehilangan tenaga. Sekian saja pembelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih.